은혜 받으실 말씀은 창세기 1장 1절 Petikan 말씀입니다. Alkitab untuk khutbah adalah 태초에 daripada 하나님이 Kejadian 1 천지를 ayat 1. 창조하시니라. Pada mulanya Allah 한롱성가대의 menciptakan 찬양과 langit dan 니시 bumi. 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah khutbah yang ke-14 tentang buku Kejadian. 몇몇 천사장을 소개해 드렸습니다. Dalam khutbah yang lalu, saya telah memperkenalkan beberapa malaikat agung kepada anda. Saya telah memberitahu anda tentang malaikat agung Gabriel dan Mikael, serta satu malaikat agung yang bertanggungjawab terhadap keuangan dan satu lagi yang bertanggungjawab terhadap pembinaan. Saya juga telah memberitahu anda bahawa terdapat malaikat-malaikat yang menerima kemenyan daripada doa-doa anda. Dan sekarang saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perkara ini. Wahyu 8:3 hingga 4 menyatakan, satu malaikat lain yang membawa sebuah pebarang emas datang dan berdiri di hadapan mazbah. Dia diberikan banyak kemenyan untuk ditambahkan kepada doa-doa semua umat Allah dan untuk dipersembahkan di atas mazbah emas yang terletak di hadapan tata. Doa umat Allah bersama-sama asap kemenyan terbakar itu mengepul naik dari tangan malaikat berdiri di hadapan Allah. Katakanlah anda semua berkumpul untuk perjumpaan doa Daniel. Setiap orang daripada anda mempunyai satu malaikat yang meletakkan aroma doa anda ke dalam sebuah bekas. Bekas ini kelihatan seperti sebuah pasu bunga. Bentuknya adalah lebar di dasar dan cetek dari segi kedalaman. Ketebalan dan kepadatan aroma doa setiap orang adalah berbeza. Jika doa itu adalah doa kasih dari lubuk hati dengan iman sempurna, aroma itu tebal dan padat. Terdapat perbezaan ketebalan doa bergantung pada sama ada anda ialah seorang rohani sepenuhnya atau seorang rohani atau seorang badani. Walaupun doa seseorang masih belum memungkinkan banyak badani adalah nipis dan lemah. Oleh itu, saiz setiap bekas yang digunakan oleh malaikat untuk menerima kemenyan adalah berbeza. Aroma doa yang tebal dan padat harus dimasukkan ke dalam bekas yang besar, manakala aroma yang nipis dan lemah dimasukkan ke dalam bekas yang kecil. Aroma doa yang diterima oleh semua malaikat ini dimasukkan ke dalam pebarang emas di mazbah atas. Biasanya terdapat dua pebarang emas, iaitu satu di setiap hujung mazbah atas. Tetapi kadang-kadang hanya ada satu. Satu malaikat yang berpangkat lebih tinggi membawa pebarang emas ini ke udara, lalu menyerahkannya kepada malaikat yang lebih tinggi lagi. Malaikat yang menerima pebarang emas itu menyampaikannya kepada malaikat yang bertanggungjawab terhadap doa. Kemudian malaikat agung yang bertanggungjawab membawa mazbah emas di hadapan tata Tuhan. Dengan cara ini, malaikat-malaikat bekerja mengikut berbagai peringkat. Saya sekarang berbicara tentang urutan penyampaian doa. Doa tidak naik secara samar-samar, tetapi diletakkan ke dalam pebarang emas di hadapan tata Bapa melalui proses ini. Walaupun anda berdoa, ada masa apabila kemenyan itu tidak naik. Jika hal ini berlaku kepada anda, doa anda adalah sia-sia. Hal ini adalah apabila anda berdoa untuk keinginan sendiri atau apabila anda berdosa atau apabila anda berdoa dengan dosa dalam fikiran. 시편 66편 18절에도 내가 내 마음에 죄악을 품으면 Mazmur 66 ayat 18 juga menyatakan, andai kata aku membiarkan dosa dalam hatiku, pasti Tuhan tidak akan mendengar aku. Jika anda berdoa sambil membenci seseorang, Tuhan tidak akan mendengar doa anda. Begitu juga doa dengan sifat berdosa tidak mempunyai aroma sama sekali. Oleh itu, aroma doa anda mestilah layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita merenung kembali hari itu, dan jika ada sesuatu yang perlu kita bertaubat, lalu kemudian berdoa. 혹시 하루를 돌아보고 회개할 게 있으면 반드시 회개하고 기도하셔야 돼. 내가 어떤 혈기를 그냥 순간에 부렸다든가 거짓말했다든가 한다면 그런 거 회개하시고. Jika anda berasa marah atau berbohong, anda mesti bertaubat atas perkara itu dan kemudian berdoa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan. Aroma bagi doa tertentu mungkin tidak naik ke syurga.
방해하기 Hal ini berlaku 때문입니다. dalam situasi apabila orang berdoa dengan motif membentingkan diri 기도의 atau 양을 dengan 측정하는 dosa. 기능이 있습니다. 정미소에 가면 돌이 섞인 쌀을 넣으면 돌을 골라주는 기계가 있지요. 이처럼 금향로 자체에도 합당치 않은 기도의 향은 담기지 못하게 Selain 하는 itu, pebalang emas itu sendiri mempunyai fungsi mengukur aroma doa. 그러므로 Di kilang 성도님들은 padi terdapat mesin yang 진실한 memisahkan 기도, batu daripada padi. 믿음과 Begitu 사랑의 juga 기도를 pebalang emas itu sendiri 올리심으로 mempunyai fungsi 많은 menolak aroma doa yang tidak 응답과 sesuai. 축복을 Oleh itu saya 받으시기를 berharap orang percaya kepada Kristus akan menerima banyak jawapan dan berkat dengan menawarkan doa yang tulus dengan iman dan kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekarang saya akan memberitahu anda nama-nama dan peranan 3 malaikat agung yang berada di bawah pengawasan Tuhan secara langsung. Ketika Tuhan menamakan 3 malaikat agung ini, Dia memberikan maksud khas dalam nama-nama tersebut. Tuhan membuatkan seluruh alam rohani memahami siapa 3 malaikat agung ini berdasarkan nama-nama mereka. Sekarang, apakah nama-nama 3 malaikat agung ini? Pertama sekali, Tuhan menggunakan perkataan Lucy sebagai awalan kepada nama-nama 3 malaikat agung tersebut. Kemudian dia menambahkan Fer, Ah dan Er masing-masing dan menamakan mereka Lucifer, Lucia dan Lucier. Namun begitu, di syurga, nama-nama 3 malaikat agung tidak disebut seperti anda sebut sekarang. Nama-nama ini hanyalah nama yang diterjemahkan ke dalam bahasa bumi ini supaya kita dapat memahaminya. Lucy bermaksud cahaya. Hal ini bermaksud bahawa 3 malaikat agung ini secara khasnya milik Tuhan Trinity yang sendiri merupakan cahaya. Oleh itu antara jumlah malaikat yang tidak terhitung banyaknya, Tuhan menggunakan nama Lucy hanya untuk nama 3 malaikat agung ini. Daripada nama-nama 3 malaikat agung ini, kita dapat memahami apa peranan mereka di syurga. Nama-nama mereka menunjukkan bahawa mereka adalah makhluk yang melayani Tuhan dengan jarak yang paling dekat dengan Tuhan. Mereka memancarkan esen yang lembut, manis dan feminin. Mereka juga dapat berkongsi hati dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Mereka dapat menggerakkan hati Tuhan dan berkongsi kasih dengannya. Daripada nama-nama mereka, Tuhan mendedahkan bahawa mereka melayani Tuhan dengan jarak yang dekat dan menerima kasih istimewa daripada Tuhan. Sekarang, bagaimanakah 3 malaikat agung ini melayani Tuhan Trinity? Jika anda dapat membayangkan bagaimana Maria Magdalena melayani Yesus, anda juga dapat memahami bagaimana mereka melayani Tuhan. Maria Magdalena memahami hati Yesus dan melayaninya dengan kasih yang paling tinggi dan ketaatan yang sempurna. Walaupun tidak ada yang mengiktiraf pelayanannya, dia tidak berasa teraniaya. Dia menemui kebahagiaan sepenuhnya dalam melayani Yesus. Begitu juga halnya dengan 3 malaikat agung ini yang juga melayani Tuhan Trinity dan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepadanya. Oleh itu Tuhan Bapa memberi mereka gelaran istimewa. Tuhan memberi mereka gelaran yang sama, iaitu bintang fajar. Itulah sebabnya bentuk jamak bintang-bintang fajar digunakan dalam Ayub 38 ayat 7. Sudah tentu bintang-bintang fajar dalam ayat ini merujuk hanya kepada Lucia dan Lucier. Lucifer dikecualikan. Saya akan memberitahu anda sebabnya kemudian. Tetapi anda mungkin dapat mengetahuinya semasa mendengar khutbah ini. Anda mungkin teringat kepada Tuhan Yesus jika anda mendengar bintang fajar, dan saya juga akan menjelaskan hal ini kemudian. Pada waktu subuh, bintang fajar ialah bintang yang paling indah bersinar antara bintang-bintang. Tuhan sekali lagi mendedahkan bahawa 3 malaikat agung ini ialah makhluk yang sangat dikasihi dan istimewa bagi Tuhan Trinity seperti bintang fajar. Gelaran bintang fajar dapat dibandingkan dengan pingat atau penghormatan di dunia ini. Pingat dianugerahkan kepada seseorang yang telah memberikan sumbangan besar kepada negara. Dengan demikian, fakta bahawa mereka diberikan gelaran bintang fajar menunjukkan betapa besar martabat dan autoriti mereka.
새 천사장이 어떤 존재인지 얼마나 큰 위엄과 권세를 가졌는지를 Sebenarnya 알 수가 ketiga-tiga 있습니다. malaikat agung ini berada dalam kedudukan yang sangat tinggi di dalam alam rohani dan mereka juga mempunyai autoriti yang besar. Terdapat juga pangkat antara ketiga-tiga malaikat agung ini. Tuhan meletakkan Lucifer pada kedudukan tertinggi. Alasannya adalah kerana Lucifer secara khusus melayani Tuhan Bapa antara Tuhan Trinity. Yang berikutnya ialah Lucia yang melayani Tuhan Anak dan yang terakhir ialah Lucier yang melayani Tuhan Roh Kudus. Dengan demikian terdapat pangkat antara ketiga-tiga malaikat agung ini. Walaupun terdapat pangkat, mereka tidak mempunyai hubungan dari segi memberikan dan memahami dan mematuhi arahan. Oleh sebab terdapat susunan sedemikian, mereka dapat saling melayani dan menghormati satu sama lain. Tuhan memberikan kemanusiaan hanya kepada ketiga-tiga malaikat agung ini antara semua malaikat. Ketiga-tiga malaikat agung ini benar-benar mempunyai hati yang lembut, baik dan indah. Kata-kata mereka penuh dengan wangian yang baik dan mereka bersifat elegan. Mereka tidak mempunyai kekurangan atau kesilapan sedikit pun dalam melayani Tuhan. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga malaikat agung ini mempunyai sedikit perbezaan dari segi ciri-ciri mereka. Lucifer mempunyai hati yang lebih kuat daripada dua malaikat agung yang lain. Hati Lucia dan Lucier lebih lembut dan halus. Lucier ialah yang paling lembut hati sehingga dia mudah berasa tersentuh dan agak kerap menitiskan air mata. Anda mungkin tertanya-tanya sama ada malaikat boleh menitiskan air mata. Oleh sebab ketiga-tiga malaikat agung ini mempunyai kemanusiaan, mereka dapat merasakan kesedihan, kesakitan dan kegembiraan. Berbeza dengan Lucifer, Lucia dan Lucier adalah lembut hati dan berkongsi ciri-ciri yang sama. Oleh itu mereka mempunyai hubungan mendalam. Apabila Lucier berasa sedih dan menitiskan air mata, Lucia menghibur Lucier. Kedua-dua malaikat agung ini saling memahami dan mereka membuka hati mereka untuk berbicara antara satu sama lain. Antara ketiga-tiga malaikat agung, Lucifer melayani Tuhan Bapa dan sangat dikasihi. Tugas utama Lucifer adalah untuk melayani Tuhan Bapa, tetapi Lucifer juga bertanggungjawab terhadap muzik. Lucifer memuji Tuhan dengan suara yang indah dan pelbagai alat muzik serta memuliakan Tuhan. Lucifer juga menggembirakan hati Tuhan Bapa dengan perbualan yang manis. Sekarang saya ingin berkongsi sebuah puisi pujian yang disampaikan oleh Lucifer kepada Tuhan Bapa. Betapa misteri cahaya yang telah wujud pada mulanya. Dia telah menyinarkan cahaya asar pada semua benda dan menzahirkan ketentuan yang disimpan dan dirancang dalam hatinya. Dia memisahkan anak-anaknya dan menciptakan malaikat-malaikat indah untuk menyempurnakan kehendaknya. Hanya namanya yang tinggi dan kemuliaannya cemerlang di langit dan di bumi. Dia layak menerima pujian dan dia bersemayam dalam namanya yang mulia antara pujian. Ketika dia menerima pujian, rahmatnya melimpah ruah. Dia cemerlang mengatasi segala-galanya. Dia menyelidik semua hati dengan kemuliaannya. Dia adalah satu-satunya yang asal, tetapi dia mengasihi kita untuk membahagikan cahayanya dan mengembangkan kasihnya. Pujilah dia, pujilah namanya yang kudus, dan pujilah keindahannya. Dengan bibir nipis ini dan dengan kata-kata daripada yang menerima kasih Bapa, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku yang menerima pujian dan bersukacita, yang wujud dengan sendirinya. Dia seorang diri memikirkan segala-galanya dan menciptakan dunia yang indah ini yang ada dalam hatinya.
이처럼 아름다운 세계를 Indah rahmatnya yang membolehkan kita memuji nama kudusnya ketika dia mengungkapkan segala-galanya kepada kita seperti ini. Dia layak untuk menerima pujian. Dia adalah cahaya misteri. Tidak ada penghujung bagi kebesaran dan kecerahannya. Ia lebih daripada cukup untuk menggoncangkan seluruh syurga. Ketentuan Tuhan Bapa dan rancangan Tuhan Yesus adalah untuk selama-lamanya. Kemuliaan yang agung, kemuliaan yang agung, segala-galanya yang ada dalamnya ialah kemuliaan yang agung. 모든 만물의 창조주시고 주인이시며 생명의 근원이신 하나님 홀로 Pujian ini didedikasikan kepada Tuhan Bapa yang merupakan pencipta, Tuhan, asal-usul kehidupan dan yang satu-satunya layak untuk menerima pujian. Pujian Lucifer seperti ini mengalir dari hadapan tata Tuhan dan ia tersebar ke seluruh dunia rohani. Malaikat agung Lucifer sentiasa memuji Tuhan Bapa dengan kata-kata yang indah seperti ini. Lucifer memainkan kecapi dan layar serta memuji Tuhan Bapa dengan suara yang bersih dan jelas dan indah. Tuhan Bapa benar-benar gembira dengan pujian Lucifer dan dia sangat mengasihi Lucifer. Walau bagaimanapun apabila Lucifer menerima kasih Tuhan yang tertinggi, Lucifer secara perlahan-lahan menjadi sombong dalam hatinya. Yehezkiel 28:13 hingga 15 berbicara tentang Lucifer disamakan dengan Raja Tirus. Kata-kata dalam Alkitab mungkin mengandungi makna berganda atau kadang-kadang 3 kali ganda maknanya. Ayat itu menyatakan, engkau ada di Taman Firdaus, Taman Allah, di Eden. Segala permata menghiasimu, akik merah, manikam kuning dan intan, topas, unam dan yapis, nilam, virus dan zamrud. Tempat tatahamu dibuat daripada emas. Ini menunjukkan betapa indahnya Lucifer, dihiasi dengan banyak permata. Semua itu telah disiapkan pada hari penciptaanmu. Ini memberitahu kita bahawa Lucifer diciptakan untuk memuji Tuhan Bapa dengan pelbagai alat musik. Engkau ialah malaikat kerubing yang dilantik sebagai penjaga. Kerana demikianlah aku menetapkan engkau. Engkau ada di gunung Allah yang suci, berjalan di tengah-tengah batu berapi. Ayat ini menyebut Lucifer sebagai malaikat kerubing. Saya akan memberitahu anda nanti mengapa ayat ini menyebut Lucifer yang merupakan malaikat agung sebagai malaikat kerubing. Apabila saya sampai kepada bahagian tentang kerub, engkau sempurna dan perilakumu sejak hari engkau diciptakan sampai kezaliman didapati padamu. Ini bermaksud bahawa Lucifer berada di jalan yang sempurna pada mulanya, tapi kemudian hatinya menjadi jahat. Lucifer menjadi sombong dalam hati dan akhirnya berancang untuk mengkhianati Tuhan. Ada satu ketika di mana Lucifer melaksanakan rancangannya. Waktu itu ialah waktu dia dipanggil bintang fajar. Ketika Tuhan Bapa memberikan gelaran tersebut, Lucifer mula menunjukkan kesombongan yang telah dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Namun begitu seperti yang telah saya katakan, gelaran bintang fajar diberikan bukan hanya kepada Lucifer, tetapi juga kepada Lucia dan Luciel. Ketika 3 malaikat agung diberikan gelaran yang mulia ini, tetapi hanya Lucifer yang menjadi sombong. Lucia dan Luciel lebih rendah hati. Sebabnya adalah kerana nama bintang fajar pada asalnya diberikan kepada Tuhan Anak yang satu dengan Tuhan Bapa. 먼저 붙여진 칭호였기 때문입니다. Dalam Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, Akulah tunas dan zuriat Daud dan bintang fajar yang bersinar. Bintang fajar, iaitu Venus, ialah bintang yang paling terang bersinar di langit pada waktu subuh.
Apabila bintang fajar naik, kegelapan segera hilang dan kecerahan hari tiba di bumi. Dengan demikian, kenyataan bahawa Tuhan Anak datang ke dunia sebagai Yesus secara rohani sama seperti cahaya terang yang datang ke dunia yang gelap ini. Untuk hal ini, Yohanes 1:9 mengatakan tentang Yesus, "Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia untuk menerangi umat manusia." Yesus datang ke dunia ini sebagai cahaya sejati. Dia menyempurnakan ketentuan salib dan dia menjadi Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Tuhan Bapa telah mengetahui terlebih dahulu bahawa Tuhan Anak akan memainkan peranan penting dalam sejarah pemumpukan manusia dan oleh itu memberinya gelaran bintang fajar. Sudah tentu, masa ketika Tuhan memberikan gelaran ini kepada Tuhan Yesus adalah sebelum Venus diciptakan. Sudah tentu dari segi masa, ia adalah sangat lama dahulu. Bersama-sama dengan Venus, bintang fajar, keseluruhan sistem suria diciptakan pada hari keempat penciptaan. Tuhan Bapa mengetahui bahawa Venus akan menjadi objek yang paling terang bersinar di langit pada waktu subuh. Oleh itu, antara banyak bintang, Tuhan memberikan gelaran kepada Tuhan Anak dengan nama Venus, bintang fajar. Orang dunia ini mungkin memanggil seseorang bintang yang sedang naik. Ini adalah ungkapan apabila seseorang yang sebelum ini tidak dikenali tiba-tiba menjadi menonjol dengan menunjukkan kebolehan yang istimewa. Begitu juga, bintang fajar adalah gelaran yang paling mulia yang pada asalnya diberikan kepada Tuhan Anak, yang satu dengan Tuhan Anak, yang satu dengan Tuhan Asal. Selain itu, ia ialah gelaran yang menunjukkan bahawa Tuhan Anak akan memainkan peranan penting dalam sejarah pemumpukan manusia. Gelaran yang begitu mulia ini diberikan kepada ketiga-tiga malaikat agung. Saya telah mengatakan bahawa Tuhan memberikan gelaran bintang fajar kepada ketiga-tiga malaikat agung untuk menunjukkan bahawa mereka adalah makhluk istimewa yang dikasihi oleh Tuhan secara khusus. Namun begitu, tahap kemuliaan ini berbeza daripada ketika Tuhan Anak diberikan gelaran tersebut. Namun begitu, tahap kemuliaan ini berbeza ketika Tuhan Anak diberikan gelaran tersebut. Walaupun begitu, Lucia dan Lucia lebih rendah hati daripada sebelumnya apabila mereka diberikan gelaran yang sama dengan yang diberikan kepada Tuhan Anak. Walaupun Lucifer berbeza, Lucifer berfikir dia kini setara dengan anak Tuhan. Dan ini menjadikan kesombongan dalam hatinya semakin kuat. Apabila orang dipuji, mereka bertindak balas dengan cara yang berbeza. Ada yang berasa terharu dan berterima kasih, dan mereka berusaha lebih keras untuk menjadi layak menerima pujian tersebut. Sebaliknya, ada yang menjadi sombong dalam hati apabila dipuji. Mereka bercakap dan berkelakuan merendah-rendahkan dan memandang rendah kepada orang lain. Hati manusia berbeza seperti ini. Lucifer tergolong dalam kategori yang kedua, iaitu menjadi sombong apabila menerima pujian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, walaupun Lucifer adalah malaikat, dia dilayan seperti anak oleh Tuhan Bapa. Yesaya 14:12 menyatakan, "Wahai bintang timur, anak fajar." Di sini bintang timur ialah bintang fajar dan ia merujuk Lucifer. Ayat ini juga memanggil Lucifer sebagai anak fajar. Saya telah mengatakan bahawa Lucifer adalah malaikat dalam bentuk perempuan. Tetapi mengapa ayat ini memanggilnya anak lelaki? Walaupun malaikat milik lelaki, Tuhan tidak pernah memanggil Tuhan tidak pernah memanggil mana-mana malaikat sebagai anak. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 1:5, tidak pernah Allah berfirman kepada mana-mana malaikatnya, "Engkaulah anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu." Tidak pernah Allah berfirman tentang malaikat yang manapun begini, "Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku." Dalam kata lain, Tuhan tidak pernah memanggil mana-mana malaikat sebagai anaknya atau mengatakan bahawa dia melahirkan mereka.
Oleh itu, mengapakah dalam Alkitab Yesaya memanggil Lucifer anak? Ada alasan rohani. Di dunia ini pun ada orang yang menjaga seorang anak seperti anak mereka sendiri, walaupun mereka bukan ibu bapa kandungnya. Apabila anak itu kemudian melayani dan mengasihi mereka dan menjadi taat, mereka mungkin berkata, "Kamu seperti anak bagi kami." Alasan Tuhan Bapa memberikan gelaran bintang fajar adalah serupa dengan ini. Apakah jenis makhluk Lucifer bagi Tuhan Bapa? Dia selalu bersama dengan Tuhan Bapa dan berkongsi kasih Tuhan Bapa. Dengan bernyanyi dan bermain alat muzik, dia memuji kemuliaan Tuhan. Dia setia dan cukup comel untuk dapat menyentuh hati Tuhan Bapa. Oleh itu, kasih Tuhan Bapa yang tertinggi diberikan kepada Lucifer dan dia juga diberikan autoriti dan kehormatan. Tuhan Bapa memperlakukan Lucifer setara dengan seorang anak lelaki. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa Lucifer ialah anak sebenar Tuhan dan merupakan lelaki. Oleh sebab Lucifer diberikan autoriti dan kehormatan yang besar yang dapat dibandingkan dengan anak Tuhan, dia dipanggil anak. 루시퍼에게 주어진 권세와 위엄이 워낙 크고 하나님의 아들에 비길 정도로 대단하다는 의미로 아들이라 한 Kemudian 것입니다. mengapakah dia tidak dipanggil hanya seorang anak, tetapi anak fajar? Di sini fajar bermaksud menghidupkan semula semua benda, menerangi semua benda dan menjadi harapan bagi semua benda. Tuhan Bapa mahu Lucifer memainkan peranan seperti ini. Oleh itu, anak fajar ialah gelaran yang sangat mulia. Bagi Tuhan Bapa, Lucifer ialah makhluk yang sangat berharga dan dia dilayan seperti seorang anak. Walau bagaimanapun apabila dia diberikan gelaran lain, bintang fajar yang pada asalnya diberikan kepada Tuhan anak, kesombongan dalam hatinya pada akhirnya muncul. Kesombongan hati Lucifer dicatatkan dengan baik dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. 이렇게 교만해진 루시퍼의 마음이 이사야 14장 12절에서 14절에 잘 기록돼 있죠. Ayat itu menyatakan, betapa engkau jatuh dari langit, wahai bintang timur, anak fajar. Engkau ditumbangkan ke bumi, wahai penakluk bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak meninggikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di gunung pertemuan di hujung sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak mengamai yang maha tinggi. Akhirnya Lucifer memberontak melawan Tuhan untuk diangkat lebih tinggi daripada Tuhan. Satu soalan mungkin timbul di sini. Mengapakah Tuhan Bapa yang Maha Kuasa memberikan Lucifer kasih dan kemuliaan begitu besar, walaupun dia mengetahui terlebih dahulu bahawa Lucifer akan menjadi sombong? Hal ini terkandung dalam kasih dan keadilan Tuhan Bapa yang mendalam. Tuhan Bapa melayani Lucifer seperti seorang anak dan memberikannya gelaran bintang fajar mengikut keadilannya. Tuhan Bapa berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Di bumi ini, jika Anda mengasihi Tuhan terlebih dahulu, Anda akan dikasihi oleh Tuhan. Jika Anda mengasihi Tuhan dengan sangat mendalam, Anda akan melihat bahawa Dia akan memberikan apa-apa sahaja yang Anda inginkan dan doakan. Pada masa itu, Lucifer layak menerima kasih Tuhan Bapa yang begitu besar. Jika seseorang layak menerima ganjaran tetapi tidak menerimanya, maka hal ini bertentangan dengan hukum keadilan. Tuhan Bapa sendiri merupakan kasih. Dan walaupun kita memberikan sedikit kegembiraan kepada Tuhan, Dia membalas kita dengan berkat yang lebih besar. Lucifer selalu memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada Tuhan Bapa. Oleh itu adalah wajar bahawa Tuhan Bapa memberikan kasih dan kemuliaan besar kepada Lucifer. Namun begitu, perkara penting ialah kehendak bebas Lucifer, sama ada dia akan menjadi sombong atau rendah hati. Dia mempunyai kehendak bebas kerana dia diberikan kemanusiaan. Sebaliknya, walaupun Lucia dan Lucifer diberikan gelaran yang sama, mereka tidak pernah berubah.
새벽별이란 칭호를 받았지만 Yesus juga mengasihi Yudas Iskariot hingga akhir. Walaupun Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot ialah orang yang akan mengkhianatinya, dia bakal memecahkan beg wang kepada Yudas Iskariot dan mengasihinya hingga akhir. Tuhan Bapa juga tahu bahwa Lucifer akan menjadi sombong dan mengkhianati Tuhan dengan keinginan untuk diangkat lebih tinggi daripada Tuhan. Walaupun begitu, dia memperlakukan Lucifer seperti seorang anak, menamakannya bintang fajar. Daripada hari ini kita dapat merasakan kasih Tuhan Bapa yang mendalam. Selain itu, Tuhan Bapa juga ada pemikiran mendalam yang lain tentang hal ini. Biarlah saya memberikan contoh. Merujuk seseorang yang merupakan pemain atau penghibur yang hebat dan popular, kita memanggil orang seperti itu sebagai bintang super. Jika seorang atlet ingin menjadi bintang super, dia harus mengalahkan seseorang yang berada pada tahap yang sama sebagai bintang super. Saya telah menjelaskan bahawa Tuhan Bapa memberikan gelaran bintang fajar kepada Tuhan Anak kerana dia tahu Tuhan Anak akan memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah pemupukan manusia. Tuhan Bapa juga tahu bahawa Lucifer akan mencabarnya. Itulah sebabnya Tuhan Bapa memberikan gelaran itu kepada Lucifer. Tuhan Bapa memberi Lucifer peluang untuk mencabar Tuhan Anak yang merupakan bintang fajar yang sebenar semasa pemupukan manusia. Untuk menetapkannya dalam keadilan, mesti ada dunia kejahatan dan kegelapan yang bertentangan dengan kebaikan dan cahaya. Dalam kata lain, mesti ada relativiti seperti cahaya, kegelapan, kejahatan dan kebaikan dalam pemupukan manusia. Tuhan Bapa membenarkan Lucifer berdiri sebagai ketua roh jahat melawan Tuhan semasa tempoh pemupukan manusia. Tidak seperti hati Tuhan Bapa yang ingin menyelamatkan satu jiwa lagi. Lucifer berusaha untuk menarik satu jiwa lagi ke neraka. Peranan Lucifer adalah jahat seperti ini, tapi hal ini semestinya diperlukan untuk pemupukan manusia yang sejati. Dengan pengertian ini, tanpa Lucifer, pemupukan manusia yang sejati tidak dapat berlaku, seperti yang dijelaskan dalam buku Pesanan Salib. Jika tidak ada Lucifer dan semua orang jahat serta orang palsu masuk syurga, adakah syurga dapat menjadi dunia cahaya, dunia kasih dan dunia yang indah? Walaupun anda berfikir tentangnya, syurga seperti itu akan sangat mengerikan. Dunia ini begitu jahat pada masa ini. Tapi jika kita semua tinggal di syurga bersama dengan orang yang paling jahat dalam sejarah, syurga tidak dapat dikatakan sebagai dunia cahaya tanpa sebarang kegelapan sama sekali. Oleh itu Tuhan memupuk manusia melalui Lucifer dan memisahkan sekam daripada gandum. Dia mengumpulkan gandum dan membawanya ke syurga, tapi dia mengumpulkan sekam dan membakarnya dalam api dengan melemparkan mereka ke neraka. Saudara-saudari, adakah anda ingin menjadi gandum atau menjadi sekam? Jika anda mengatasi kejahatan, anda akan menjadi gandum. Jika anda meninggalkan dusta dan mengubah hati anda menjadi roh, melalui kebenaran, roh, kasih, kebaikan, kelemah lembutan dan kebaikan, anda semua akan menjadi gandum dan masuk syurga. Tuhan Bapa mengetahui bahawa Lucifer akan memainkan peranan yang begitu penting dalam pemupukan manusia dan memberi Lucifer gelaran bintang fajar. Walaupun Lucifer tidak dapat mengendalikan pemberontakan itu secara bersendirian, namun Lucifer mula mengumpulkan kerup yang melayani berdekatan dengan Tuhan. Itulah sebabnya anda harus mempunyai pengetahuan tentang kerup. Apabila pihak lawan adalah kuat, orang yang memberontak akan mengumpulkan dan menyatukan sebanyak mungkin angkatan yang berdekatan. Dia tidak dapat melakukannya sendirian.
두세 사람이 할 수가 Dalam 없다. khutbah yang seterusnya, saya akan memberikan penjelasan tentang kerub dan juga memberitahu anda bagaimana Lucifer merancang 그룹에 pemberontakan 대해서는 다음 dengan 시간에 terperinci. 말씀드리고 루시퍼가 반란을 도모한 과정도 그 후에 이어서 자세히 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberitahu anda tentang 3 malaikat agung yang berada di bawah pengawasan Tuhan secara langsung. Khususnya, saya menjelaskan secara terperinci tentang Lucifer yang sangat dikasihi oleh Tuhan Bapa. Lucifer dahulunya diperlakukan sebagai seorang anak oleh Tuhan Bapa dan menerima kasih yang besar daripada Tuhan. Tapi dia kini menjadi ketua roh jahat. Tuhan Bapa sangat mengasihi Lucifer sehingga dia memberinya kehendak bebas dan membenarkannya untuk menikmati autoriti dan kemuliaan besar. Itulah sebabnya Tuhan menugaskan sepertiga malaikat di syurga di bawah perintahnya. Hal ini bermaksud dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Tuhan tidak menciptakannya untuk mengkhianati. Dia menjadi sombong dan memberontak terhadap Tuhan dengan kehendak bebasnya sendiri. Hal yang sama berlaku kepada Yudas Iskariot. Tuhan tidak bermaksud untuk membuatkannya mengkhianati Yesus dengan berkata, "Hei, jual dia, maka ketentuan akan dipenuhi." Hanya melalui kejahatan sendiri, dengan hasutan daripada iblis, dia mengkhianati Yesus. Perkara yang sama untuk anda. Jika anda tidak menggunakan hati anda, tidak ada gunanya. Tidak kira berapa lama anda menjalani kehidupan iman anda, sama ada selama 5, 10, 20 atau 30 tahun. Anda harus berterusan membersihkan hati anda sehingga anda mencapai keselamatan. Itulah sebabnya kejahatan harus selalu dihapuskan dari hati. Anda harus memutuskan segala yang anda kasih di dunia ini satu persatu. Jika anda mengasihi dunia ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan, maka tidak ada kasih terhadap Tuhan dalam diri anda. Oleh itu, jika anda mengasihi Tuhan, anda harus berhenti mengasihi dunia ini. Hal ini bermaksud bahawa anda harus mengubah fikiran anda untuk masuk ke tahap iman roh. Itulah bukti kasih anda kepada Tuhan. Namun begitu dengan kehendak bebasnya, Lucifer menjadi sombong dalam hatinya dan akhirnya menentang Tuhan. Jika Lucifer mempunyai hati yang rendah hati seperti Lucian dan Lucier, dia akan menikmati kemuliaan besar berdekatan Tuhan Bapa. Anda harus belajar pengajaran daripada hal ini. Dengan kehendak bebas yang diberikan kepada anda, apakah yang anda fikirkan dan apakah yang anda rasakan pada setiap masa, semua bergantung pada anda, iaitu pada kehendak bebas anda. Sama ada anda akan diberkati atau dikutuk, sama ada anda akan mengikuti jalan keselamatan atau tidak, semuanya ditentukan oleh kehendak bebas anda. Dalam sejarah, banyak orang yang merancang pemberontakan dan turut serta dalam pemberontakan yang akhirnya mengakibatkan kehancuran mereka sendiri. Mereka mengatakan bahawa mereka melakukannya demi negara atau mereka memberontak terhadap raja kerana baginda seorang yang zalim. Tapi sebagian besar hasil mereka ialah bencana. Hal ini malah mendatangkan impak negatif pada kehidupan keturunan mereka. Jika mereka benar-benar telah memberontak demi negara, mereka seharusnya kembali ke posisi mereka setelah pekerjaan itu selesai. Namun begitu, sebagian besar daripada mereka sendiri menjadi raja atau penguasa yang menggunakan kekuasaan mereka dengan sesuka hati. Mereka mendakwa bahawa mereka memulakan pemberontakan kerana mereka mengasihi negara dan rakyat. Tetapi sekala mengambil kekuasaan, mereka hanya peduli pada kepentingan dan ketamakan mereka sendiri. 대부분 반정의 주문자들이 그렇게 했습니다. 나라를 사랑하고 백성을 사랑하고 왕을 살아간다고 반역을 일으켜서 정권을 무너뜨리고 나서 그 다음 행태는 자기들의 욕심만 이익만 쫓아서
Pada akhirnya, jika Anda jatuh ke dalam kejahatan, Anda akan bertindak sesuai dengan keinginan Anda. Namun begitu, jika Anda benar-benar mengasihi Tuhan dan percaya pada syurga, Anda akan menyingkirkan ketamakan dan sifat berdosa seperti itu, dan menjadikan diri Anda sebagai pengantin yang baik di bumi ini untuk pergi ke Yerusalem baru. Anda pasti tahu jenis hati, fikiran, kata, dan perbuatan yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Semoga Anda mengasihi Tuhan dari lubuk hati Anda dan mendedikasikan kehendak bebas Anda kepada Tuhan, sehingga menjalani kehidupan yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.